سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Puan-puan, muslimin dan muslimat, adik kakak yang dikasihi sekalian. Setiap kita akan melalui ujian dalam kehidupan. Ketahuilah bahawa ujian yang ditimpakan kepada kita sesuai dengan keimanan kita. Lagi berat ujian itu bermakna semakin tinggilah keimanan seseorang itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Asyadun nasi wala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsalu fal-amsalu. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatan zida fil bala." Hadis riwayat Tirmizi dan hadis sahih. Sungguhnya paling besar ujian Allah SWT berikan kepada manusia ialah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudiannya orang yang selepas daripada mereka, dan juga orang yang selepas daripada mereka. Diberikan ujian kepada seseorang itu adalah berdasarkan kepada agamanya. Sekiranya dalam keimanannya, agamanya, keimanannya kuat dan teguh, zida fil bala, akan ditambah lagi ujian. Sesungguhnya manusia itu diuji sesuai dengan kemampuannya. Sehebat mana pun sesuatu ujian itu, sesukar mana pun di mata kita, percayalah kita mampu menghadapinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberatkan seorang itu kecuali sekadar kemampuannya. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-Nya dengan memberikan ujian-ujian yang melebihi tahap kemampuannya. Namun, mengapa ada masih lagi perasaan putus asa, kecewa itu muncul dalam diri kita? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ujian itu pasti. Dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sungguhnya sudah pasti. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala dengan taukidnya, nun taukid dan juga lam, ini menunjukkan bahawa sudah pasti dan pasti sebagai daripada hamba, kami akan pasti menguji kamu dengan sesuatu. Minal khaufi, daripada ketakutan. Daripada ketakutan. COVID-19 yang melanda. Semua orang dalam keadaan kebingungan, kecelaruan. Meninggal hari-hari. Mungkin kalangan ahli keluarga kita. Mungkin di kalangan saudara mara kita. Dengan kadar daripada kematian yang meningkat daripada tinggi. Semua orang dalam keadaan ketakutan. Ketakutan untuk pergi ke dalam pasar raya umum, tempat-tempat rapat umum, pasar raya, kedai-kedai dan sebagainya. Walju' dan juga kelaparan. Sekarang kita lihat dalam keadaan COVID yang melanda, ramai orang yang kesusahan. Ada orang yang diberhentikan kerja sehingga tidak dapat untuk membeli apa barangan keperluan. Makanan mereka di rumah, anak-anak, susu-susu dan keperluan anak-anak dan sebagainya. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan daripada harta. Mungkinan ada yang diberhentikan kerja. Kemungkinan ada yang dipotong gaji mereka. Ada yang kemudian langsung tidak ada apa-apa pendapatan. Kedai-kedai ditutup, pekerjaan mereka, sektor-sektor syarikat ataupun kilang ditutup. Tidak ada apa lagi. Kekurangan daripada harta. Wal anfusi, dan juga kekurangan daripada jiwa. Ada kematian. Kematian. Satu keluarga meninggal adik-beradiknya. Ayah, ibu, bapa saudara, atuk, nenek dan sebagainya. Wassamarat, dan kekurangan daripada buah-buahan. Ini juga hasil daripada ekonomi daripada seseorang. Kemungkinan tidak ada lagi hasil ataupun keberuntungan dalam perniagaan. Ini betul-betul ujian. Wabashiris sabirin, dan kemudian Allah SWT memberikan kabar berita gembira. Tahniahlah
kepada kamu orang yang timpa daripada musibah apabila kamu bersabar. Alladzina iza asabathum, yang apabila mereka ditimpa dengan musibah, qalu, mereka akan berkata, inna lillah, sungguhnya kami ini adalah kekurniaan Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kepada Allah, kepadanya lah tempat kami akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, sungguhnya mereka itulah mendapat keberkatan dan rahmat daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya seorang mukmin, sehingga sebesar daripada mana daripada ujian, mereka akan diikatkan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dasarkan kepada keimanan daripada mereka. Letakkanlah kebergantungan kita dan keyakinan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dengan izin, ujian yang berat ini akan terasa ringan. Bukankah ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka kepada siapa yang harus kita kembalikan jika tidak kepada Sang Maha Pencipta? Bukankah kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Kepada siapa yang harus kita letakkan seluruh kebergantungan dan harapan jika tidak kepada Yang Maha Berkuasa? Jom, anda bersama dengan saya Ustaz Grab. Jom grab peluang keemasan ini. Anda boleh bantu saya dengan tekan butang subscribe dan juga share video. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.